Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih Allah. Kita semua sekali lagi dipertemukan pada malam ini, kuliah selepas pada Isyak, pada setiap hari Sabtu, pengajian doa dan juga zikir menggunakan kitab taubat dan doa para Nabi. Karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita semua, terutama dalam bidang doa dan juga zikir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita masih lagi diizinkan untuk berada di dalam hari-hari yang cukup hebat, yang cukup luar biasa. Iaitulah hari-hari pada bulan haram, yang mana salah satu bulan haram ini adalah bulan Zulqa'dah, dan seterusnya bulan Zulhijjah diikuti dengan Muharram. 3 bulan ini yang betul-betul adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, dikenali sebagai bulan haram. Apatah lagi hari ini kita dah ada berita yang tergempar, breaking news yang telah di update oleh Tuan Haji Sofwan kita, itu haji tahun ini hanya bagi rakyat Arab Saudi ataupun rakyat negara lain yang menetap di Arab Saudi lah. Kurang lebih 60,000 orang kuota jemaah. Jadi yang daripada luar, termasuk daripada Malaysia, tidak ada penerbangan yang masuk untuk menunaikan haji. Jadi kita boleh kata tahun ni lagi sekali tak ada haji lah untuk kita semua. Tapi haji berjalan seperti biasa, seperti mana tahun lepas. Dan tahun ni alhamdulillah lah masih lagi dilaksanakan haji lah. Jadi ini semua adalah ujian bagi kita. Namun berada di Malaysia juga tidak terlepas peluang lah untuk kita semua beramal, terutama pada bulan haji ini ataupun bulan haram. Jadi bulan Zulqa'dah adalah bulan yang mana dinamakan satu ketika dahulu, orang Arab panggil Zulqa'dah, ataupun maksudnya Zu yang mempunyai Qa'dah, maknanya duduk. Ia adalah bulan yang mempunyai ramai orang duduk rehat, duduk sambil menunggu. Kerana dikatakan suatu ketika dululah, zaman jahiliah dulu, mereka apabila nak tunaikan haji, dia akan duduk berkumpul sambil bermain dengan syair, terutamanya di pasar-pasar sekitar Mekah, jalan nak menuju ke Taif, itu antara tapak pasar-pasar lama. Mereka akan duduk di pasar-pasar ni, di market ni, sambil melantunkan syair sementara nak tunggu untuk tunaikan ibadat haji. Jadi mereka dah datang awal macam kita dululah. Zaman dulu pun dengan kita sebelum PKP ni pun, di akhir-akhir Syawal tu dah ada penerbangan dah. Terutama hak bertugas di awal Zulqa'dah dah ada penerbangan. Orang datang awal, lepas tu duduk tunggu untuk tunaikan haji. Siap sedia. So begitulah asal usul Zulqa'dah ni. Kenapa nama itu diberikan? Sebenarnya itu orang duduk-duduk sambil menunggu untuk menunaikan haji. Namun bila datang Islam, bulan Zulqa'dah ini juga diangkat sebagai salah satu bulan haram. Yang mana haram ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang masyhur dalam bidang tafsir, dalam tafsir Ibn Kathir, dia menyebut bulan haram ini, siapa yang melakukan amal salih secara umumnya, tak kiralah apa pun, termasuk puasa ke,
atau segala amal saleh yang lain, sedekah, baik pada ibu bapa, maka dia akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Itu makna haram. Ia satu bulan yang cukup dihormati, berlipat kali ganda. Dan sebaliknya pula, siapa melakukan satu dosa juga berlipat kali ganda. Dua-dua sekali jalan seiring. Jadi berlipat kali ganda sempena bulan haram ini adalah satu peluang untuk kita semua. Kita jangan lepaskan peluang ini, terutama muslimat, makcik-makcik yang ada puasa ganti, perhabislah pada bulan Zulqa'dah ni. Mudah-mudahan dia berlipat kali ganda walaupun puasa ganti, tetapi ya adalah pahala tu boleh berganda. Baik, hayakumullah, ahlan wa sahlan, marhaban bikum pada siapa yang baru masuk. Boleh maklum, insya-Allah kita tunggu sikit, bagi ramai sikit masuk supaya ramai sikit dapat maklumat. Jadi admin kita tak sabarlah untuk kita umumkan satu berita yang kurang baik bagi kita. Hayakumullah. Jadi kita tunggu sikit, bagi ramai sikit masuk, nanti kita akan umumkan berita yang kurang baik ini. Baik, hayakumullah Haji Muhammad Israman daripada Bukit Canggang hadir. Bukit Canggang tak jauh lah, dekat sini Selangor kita. Sepang lah Bukit Canggang. Dengkil. Dengkil. Puan Zaharatun Nur, hayakumullah. Hayakumullah, masya-Allah. Ada star 200 sen. 200 star, masya-Allah. Baik. Yang 7 weeks ni apa benda ni? Ada sebelah, ada 7 weeks pula. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Ada sikit saya nak minta tuan-tuan dan puan semua alert, ada berita yang kurang baik. Tadi ada jemaah kita dapat daripada WhatsApp. Jemaah yang selalu ikuti live, selalu ikuti kuliah-kuliah kita lah kan. Dia hantar WhatsApp, ada satu nombor telefon dia dulu. Telefon saya, telefon dia lah jemaah tu. Beritahu saya ni daripada Ustaz Usama, dia jual nama saya dulu. Wallahu alam, dia jual macam nak kawan dia ke, ataupun dia tu wakil ke, dia admin saya ke. Dia jual nama saya dulu dalam telefon call, supaya tak ada, kita tak boleh trace, tak ada bukti. Lepas dah selesai tu, baru dia hantar WhatsApp. Dia hantar WhatsApp. So ni nombor skema dia. Admin kita dah bubuh nombor skema 01958200019. Tuan-tuan puan save nombor ni, berhati-hati. Save nombor ni, jika dia telefon kita boleh report lah, report ataupun block. Tak payah angkat. Jika dia telefon, jika dia kata dia sahabat saya ke, wakil ke, admin ke, saya tidak ada kaitan. Lepas tu baru dihantar dia punya iklan dekat WhatsApp. Jadi cerdik, pandai dia ni. Memang kita tak boleh trace, kita tak ada bukti lah kan. Dia hantar program dia macam-macam, Quran lah, lepas tu dia ada macam kebajikan lah, ada pusat tahfiz lah. Tapi yang meragukan, Quran tu sampai 300 lebih saya ingat iklan dia. Quran apa yang terlalu mahal. Kemudian nombor akaun pun nombor akaun syarikat. Kita pun tak tahu nombor akaun tu pusat tahfiz ke, ataupun badan kebajikan ke, pertubuhan ke, kita tak kenal siapakah ni. Jadi kalau dia nak iklan, dia iklan atas kapasiti peribadi dia lah. Tapi jangan menggunakan nama-nama orang yang lain untuk menjual. Seolah kita endorse, kita kenal, ataupun kita seolah bekerjasama dengannya. Jadi tuan-tuan puan alert lah, nombor ni sila. Nombor saya bukan yang ni. Yang ni bukan nombor saya lah. Nombor saya ada 2 sahaja. So nombor ni bukan. Nombor saya 0176212012. Satu lagi 0194747623. 2 nombor ni saja saya pakai. Jika meragukan, WhatsApp saya ataupun mesej saya dulu, tanya betul ataupun tidak.
Baik, alhamdulillah nampaknya dah ada ramai masuk dah ni. Jemaah-jemaah kita dah online ramai, kita dah boleh mulalah kot kuliah kita hari ni. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membahaskan kitab ni. Kitab Doa dan Taubat para Nabi, terbitan Muhim dan juga karya PIS. Tuan-tuan boleh message atau WhatsApp admin kita untuk mendapatkan buku ni. Sementara stok masih ada lah. Sambil kita berkuliah, boleh kita rujuk. Cuma tambah sebuah sikit saja poin-poin penting jika perlu. So, itu lebih fokus, lebih menumpukan perhatian dalam kuliah kita. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Pada kuliah yang lalu, kita berhenti pada doa Nabi Musa AS, yang mana kita sebut doa Nabi Musa ni dibahagikan pada beberapa bahagian. Ini antara kehebatan Nabi Musa AS. Di dalam Al-Quran terkandung sangat banyak doa baginda AS, sehingga kena buat bahagi pula, pembahagian. Banyak sangat bandingan Nabi dan Rasul yang lain. So kita masuk pembahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, itulah doa seperti mana tajuk di atas ni. Tajuk kita di atas ni, dipermudahkan mesej dakwah. Dipermudahkan mesej dakwah. So doa ini lebih menumpukan perhatian kepada para pendakwah. Seperti mana saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, para pendakwah. Kerana doa ini lebih kepada mesej dakwah itu supaya sampai. So kita kena beramal dengan doa ini. Namun tak bermakna pendakwah itu hanya khusus yang digelar ustaz, ustazah, ataupun yang digelar sebagai mufti, jabatan agama. Pendakwah tak terhad sekadar itu. Bahkan kesemua kita adalah para pendakwah. Termasuk admin kita, Haji Sofwan, adalah seorang pendakwah. Jadi bagaimana mesej dia untuk sampai? Selain daripada ustaz, ustazah, mesej para pendakwah boleh sampai juga dalam bentuk teknologi, dalam bentuk pengurusan, dan dalam pelbagai bentuk yang lain. So yang penting mesej tu sampai. Bagaimana supaya setiap daripada mesej dakwah kita ini sampai kepada mad'u ataupun orang yang kita dakwahkan. Itu yang penting. So doa ini ia relevan untuk semua orang, pelbagai lapisan, asalkan dia adalah seorang pendakwah, pelbagai lapisan. So, untuk kita juga, walaupun sebagai seorang penuntut ilmu. Baik, doa Nabi Musa AS apabila dia diutuskan kepada Fir'aun. Ini antara doa dia apabila berhadapan dengan Fir'aun. Kerana Fir'aun itu adalah mad'u dia. Ataupun kita kata target sasaran dia, Fir'aun. Jadi doa ini sempena dia diutus kepada Fir'aun. Seperti mana di dalam Al-Quran. Diceritakan di dalam Al-Quran, di surah Taha ayat 25 hingga 35. Surah Taha ayat 25 sampai 35. Ayat agak panjang. Alhamdulillah, malam ni kita ada kopi ais. Supaya segar sikit lah kuliah kita. Baik, jadi mad'u dia adalah Fir'aun. Diceritakan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, dan bukakanlah simpulan daripada lidahku, supaya mereka memahami ucapanku. Kemudian sama Allah Azza wa Jalla lagi, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Maksudnya, dan engkau jadikanlah bagiku seorang penolong daripada keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Perkukuhkanlah kekuatanku dengan bantuannya, dan engkau jadikanlah dia sebagai sekutu dalam urusanku, supaya kami sentiasa bertasbih memuliakanmu
dan kami sentiasa mengingatimu kerana sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Surah Taha ayat 25 sehinggalah 35. Ada sikit kesilapan pada ejaan supaya kami bertiasa. Ini kita kata silap eja lah. Kami sentiasa. Supaya kami sentiasa bertasbih. Tulis kami bertiasa. Baik. Jadi ini penceritaan secara umum. Kisah Nabi Musa AS adalah berhadapan dengan Firaun. So kita nak keluarkan beberapa faedah daripada ayat Al-Quran ini, daripada kisah ini. Seperti mana kata Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir, imam yang tidak asing lagi bagi kita, terutama dalam bidang tafsir. Begitu juga dalam bidang hadis. Kata Imam Ibn Kathir, rahmatullah alaih, ini merupakan permintaan Nabi Musa kepada Allah agar melapangkan dada baginda dalam menjalankan tugas kerasulan baginda. Kerana baginda telah diperintah untuk melakukan misi yang berat dan tugas yang sukar. Allah telah mengutuskan baginda kepada raja paling berkuasa atas muka bumi pada era itu, yang paling pekat kekufurannya, yang paling banyak tenteranya, yang paling luas kerajaannya, yang paling degil dan melampaui batas, sehingga mendakwa dia tidak mengenali sembahan bernama Allah dan tidak mengetahui ada sembahan lain untuk rakyatnya selain dirinya. Tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir menyebut tentang ujian bagi Nabi Musa AS pada ketika itu. Yang mana ujian dia adalah ujian yang terbesar pada era itu. Era mana pada zaman itu, mad'u yang cukup sukar ini adalah Fir'aun. Itu raja yang paling berkuasa, paling pekat kekufuran, paling banyak tentera, paling luas kerajaan, paling degil, paling melampaui batas. Semua hak paling ada kat dia. Semua hak, segala hak jahat ada pada Fir'aun pada ketika itu. Jadi supaya kita sedar hakikatnya yang mana kita berhadapan dengan mad'u ataupun target dakwah yang sebenarnya lebih mudah, lebih ringan berbanding dengan Nabi Musa AS. Jadi dakwah kita ni tak teruk manalah kalau banding dengan Nabi Musa. Kadang kita tengok pada minggu lepas kan, kita ada forum. Forum baru nak mula forum saja dah ada komen. Saya duk scroll komen tu, ada komen terhadap Dr. Firanda. Bunyi macam Fir'aun. Firanda tu bunyi macam Fir'aun. Betul lah bunyi tu ada dekat nak sama jugalah. Tapi jauh sekali. Sifat tu jauh sekali. Fir'aun hak paling jahat. Pada era, pada zaman tu tak ada hak lebih dahsyat lah kekufuran dan segala kejahatan berbanding Fir'aun. Jadi kalau kita tengok, kita pun rasa terkilan lah kan. Terkilan. Baru saja nak mula forum, dah keluar nama Fir'aun dan sebagainya. Sedangkan soalan ditanya tentang takfir itu ditanya pada alumni ataupun pada panel. Tapi hak tolong jawab takfir itu adalah netizen dekat komen. Jadi dia pula nak menjawab soalan, bukan tanya pada dia. Jadi benda ni ujian bagi kita, tapi tak terang mana pun. Sebab itu alhamdulillah lah kan, kita pun tak terikut-ikut lah dengan rentak itu. Tidak didorong oleh emosi. Sebab apa? Bila kita baca kisah dalam Quran, seperti kisah yang ni, Nabi Musa AS dengan Fir'aun, Ibn Kathir sebut, dia lah yang paling dahsyat lah pada era itu. Yang paling jahat, paling teruk. Bandingan kita, biasa saja mad'u kita ni. Biasa saja, bukan tak sampai seperti mana Fir'aun pun. Kemudian Fir'aun ini dahsyatnya dia sehingga menafikan Allah Azza wa Jalla, mana mencabar, menafikan. Ini ego yang tahap dahsyat lah. Seorang itu apabila ego dia tinggi, walaupun dia kenal orang tu, dia jawab tak kenal. Tu mana ego tu cukup tinggi. Ada orang dia kata saya kenal, tapi kenal macam tu je lah. Tahu-tahu je lah. Tapi ada orang dia kenal pun dia buat-buat tak kenal.
Mana bila dia buat-buat tak kenal supaya merendahkan martabat, memperlekehkan orang yang dia buat-buat tak kenal tadi. So Ibn Kathir sebut dia tidak mengenali Allah. Dia tak kenal, dia tak tahu pun Allah ni siapa. Yang mana dia nak pelekeh Allah lah. So kita kena buang sifat tu. Kena buang sifat tu. Kadang-kadang kita ini bila kita rasa dengki, iri hati, kita akan sebut dia ni siapa dia, tak kenal pun. Jangan sampai macam tu. Kerana ya ada satu sifat angkuh. Itu salah satu sifat angkuh apabila menafikan kita mengenali seseorang. So kita tak puas hati dengan dia pun kita kata kita kenal tapi kita tak bersetuju lah dengan dia. Tapi jangan kata tak pernah kenal langsung. So ini adalah salah satu sifat Firaun. Maka kita lihat dalam ayat ini Nabi Musa AS dia mohon apa? Antara doa dia pertama dilapangkan hati. Doa kelapangan hati. So hati ni mana apa? Berjiwa besar. Kita apabila nak jadi seorang pendakwah ataupun lapangan lain lah selain pada dakwah pun. Seorang peniaga kan, seorang yang pelabur ke, seorang guru ke, dan pelbagai lagi lah lapangan yang lain pun selain daripada pendakwah kena aplikasi doa Nabi Musa AS ni, iaitu minta dilapangkan hati, mana berjiwa besar. So bila jiwa dia besar, dia tak terlalu mudah untuk makan hati, menyimpan dendam. Semua benda kita boleh negotiate, kita berdiplomasi. Tak ada lah kalau kata ada satu dua benda kita tak bersetuju terus bermusuh. Kan satu dua benda tak setuju ya, tapi bila dia kenuri kahwin ke kita hadir. Kalau dia sendiri kahwin ke kita hadir. Anak dia kahwin ke kita hadir. Sebab apa? Kerana itu hak dia sebagai seorang Muslim. Bab lain kita tak setuju. Tapi setengah orang dia tak setuju satu bab. Tetapi dia borong habis semua bab. Tak mau jawab salam. Tak mau makan sekali. Tak mau pergi kenuri. Semua benda tak mau. Padahal berbeza satu dua saja. So kita sebagai pendakwah kena ada jiwa yang besar. Mana dada itu lapang, hati itu lapang. So, kalau nak berhadapan dengan Firaun kena berjiwa besar. Takkan baru jumpa Firaun kena maki sekali terus cabut dah. Perjalanan jauh lagi. So Nabi Musa AS doa supaya hati dilapangkan. Kita semua kena doa hati yang lapang. Terutama bila berhadapan dengan provokasi. Nak berhadapan dengan provokasi ni kena hati yang lapang. Melainkan kalau kata sampai satu tahap ni dah tak boleh pergi lah. Ni last lah, kita pergi last choice. Ini panggilan terakhir lah. Tak boleh juga baru kita gunakan cara yang lebih tegas. Tapi untuk sebagai satu permulaan maka kena lapangkan jiwa. Tenang. Tengok apakah solusi yang terbaik. Minta panduan, minta nasihat pada orang ramai. Apa sepatutnya yang kita buat? So, jangan terlalu terdorong dengan emosi. Dan dilapangkan hati, kata Syekh Abdul Razak ni adalah satu kekuatan dalaman. Jiwa besar, hati yang lapang ialah kekuatan dalaman. Ada orang kekuatan luaran sangat kuat lah. Dia boleh tabuh orang sampai mati. Tapi antara kekuatan jiwa apa? Adalah menahan marah. Bertindak dengan relevan. Bila kita tengah marah tu, kadang kita di luar batasan. Kita buat satu kesimpulan yang mudah. Jadi banyak kesilapan akan berlaku. Tetapi jika jiwanya ada kekuatan, maka dia marah-marah tetapi dia mengawal kemarahan. Bertindak dengan sepatutnya. Itu yang kita kendaki seperti mana Nabi Musa AS. Adapun sebaliknya, hati yang sempit, jiwa yang sempit, ini sebaliknya pula. Ia adalah satu sifat yang tidak sepatutnya ada pada seorang pendakwah.
Jiwanya sempit. Mana ia terlalu mudah didorong oleh emosi. Dan dalam ayat yang lain lagi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maksudnya, maka dengan sebab belah kasihan daripada Allah, engkau telah bersikap lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka telah lari daripada kelilingmu. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus tuju pada Nabi kita. Tapi secara umumnya tuju pada semualah para pendakwah. Jadi dengan sebab belah kasihan daripada Allah, maka kamu juga sepatutnya bersikap lembut pada mereka. Pada mad'u kita kena bersikap dengan lemah lembut. Bersikap dengan lemah lembut tak bermakna sentiasa tada saja. Tak, tapi bersikap lemah lembut ini ialah prioriti keutamaan kita. Namun sampai satu tahap perlu juga bersikap tegas tapi masih relevan. Maknanya tegas itu bertempat. Sesuailah dengan keadaannya, adil pada keadaannya. Dan kalau engkau bersikap kasar, keras hati, mereka akan lari daripada kelilingmu. Orang akan lari daripada kita kalau kita ni terlalu keras ataupun kasar. So tegas tak bermakna keras. Adil, sesuai pada tempatnya, tak bermakna ia keras. Kadang-kadang perkataan keras ini seringkali digunakan untuk kita menidakkan sesuatu yang mana telah pun ia ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya baginda juga marah. Baginda marah kena pada tempatnya. Marah pada syirik. Marah pada maksiat. Baginda marah. Namun kemarahan baginda itu sehingga padam merah muka baginda itu sesuai pada keadaan dalam khutbah, tapi bukan semua keadaannya begitu. Siang malam tak. Tapi dalam keadaan tertentu seperti khutbah, mukanya merah padam. Keadaan tertentu yang memerlukannya, mukanya merah padam. Tapi itu tak bermakna bahawa keras ni tak boleh. Tak. Kataan keras tu seolah sentiasa digunakan untuk menidakkan maupun tindakan. Begitu juga tindakan para pemerintah seperti hukuman, hukuman hudud, keras. Hukuman begitu juga rejam, keras, qisas, bunuh balas, bunuh ataupun potong telinga ke balas, potong telinga semula. Keras, tapi kena pada tempatnya. Dan itulah hikmah. Hikmah sesuai dengan tempatnya. Begitu juga kita berkeras dalam perkara yang maksiat seperti mana arak, kita berkeras dengannya. LGBT, kita berkeras dengannya. Kena pada tempatnya. Jadi ini semua juga adalah hikmah. Walaupun dia kata sikap lembut itu adalah lebih utama. Namun bersikap keras juga adalah sesuai jika kena pada tempatnya. Jadi kita kata kataan yang sesuai adalah tegas. Tegas dan hikmah. Dengan tegas dan juga hikmah. Baik. Namun kesemua ni tak memadai. Kerana doa Nabi Musa AS tadi bukan sekadar itu. Dia ada sambungan dia. So kita jangan ambil atas, bawah tinggal. Atas saja kita kutip. Tak sepatutnya. So kita kena merangkumi semua aspek. Kan? Jangan pilih-pilih. Setengah orang kadang dia pilih benda hak dia suka saja. Mana hak duduk atas dia ambil, yang bawah tinggal. Tu kata Syekh Abdul Razak tak mencukupi. Tapi doa Nabi Musa AS seterusnya taufik. Meminta taufik daripada Allah Azza wa Jalla. So kita bila berlemah lembut, kerana lemah lembut itu sesuai ke tak? Macam mana kita nak tahu? Adalah dengan taufik. Petunjuk ataupun kita kata ya dengan persetujuan Allah Azza wa Jalla. Allah setuju sesuainya
pendekatan kita tu. Jadi lembut ni kadang kita tengok, betul ke tak? Patut tak berlembut di sini? Ataupun rasa tak patut, patutnya kita begitu begini, kita minta taufik. Petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Ini juga penting. So ini yang kita katakan hikmah. Bukan semua benda sesuai dengan lemah lembut. Tetapi yang menentukannya taufik. Ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kata Ibn Kathir rahmatullahi alaih, maksud Nabi Musa, jika engkau tidak membantu dan menolongku, menyokongku, menguatkanku, maka aku tidak mampu melakukan kesemua itu. Ini adalah tanda-tanda taufik seseorang apabila dia menyerahkan segala strategi dia tadi, sama ada lembut ke, keras ke, tegas ke, semua dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tu kata Ibn Kathir, kalau Allah tak bantu, tak tolong, tak sokong, tak kuatkan dia, dia takkan mampu. So dia minta petunjuk daripada Allah. Dan kata Ibn Sa'di lagi, yang tadi dalam tafsir Ibn Kathir, kata Ibn Sa'di, antara bentuk permudahan urusan dakwah adalah dia dapat melakukan setiap perkara dengan kaedah yang bersesuaian. Bercakap pada setiap orang mengikut laras yang bersesuaian. Dan menggunakan kaedah paling mudah untuk memastikan sasaran dakwah menerima dakwahnya. Tafsir Ibn Sa'di. Syekh Ibn Sa'di, tafsirnya yang masyhur, yang tak asing bagi kita. Dia menyebut dengan poin-poin yang cukup penting. Poin-poin dia ni cukup cantik. Poin-poin yang disebutkan. Lebih cantik. Lebih, kita kata, lebih jelas. Ini antara keistimewaan tafsir Ibn Sa'di. Hayyakumullah Haji Ari Lesato. Assalamualaikum. Yusri MKM Naim hadir insyaAllah. Masya Allah. Ini daripada MKM juga install Truecaller apps, boleh track scammer Truecaller apps. Ini tips daripada Haji Ari Lesato kita. Tuan-tuan dan puan, install. Saya pun ada Truecaller ni. Truecaller saya pun ada install. Kadang orang telefon jabatan haiwan lah. Kita tengok pun sejak bila kita duk pergi jabatan haiwan. Yang takut nak angkat. Tapi kalau angkat, tak angkat pula kadang orang lain. Tapi dia mungkin dapat nombor lama, orang dah daftar. Jadi tuan-tuan puan, yang mana ada Truecaller tu, tolong reportkan nombor tadi ya. Untuk orang lain track scammer tu. So orang lain kalau dapat tu, tak payah angkat lah. Kita tolong reportkan kat situ. Report kat WhatsApp, report juga dekat Truecaller. Hayakumullah Haji Makji Sayuti. Hantar star juga 75 sen star. InsyaAllah. Haji Syafi. Saya pun pernah kenal Ustaz. Hati-hati nombor ni. Ni pun ada satu lagi nombor. Tuan-tuan boleh save nombor ni. Dia guna gambar saya minta pinjam duit. Dia WhatsApp . Kalau dia WhatsApp senang sikit kita print screen. Tapi yang ni kira pandai lah. Dia telefon. Lepas tu baru dia WhatsApp, tak ada bukti. Nama saya tak ada kat situ. Tapi dia jual ikut telefon. Dia jual ikut call. Dahsyat. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih anda Ustaz dengan ilmu yang disampaikan. Puan Minarni Abdul Hashim. Mak Min. Mak Min kita orang kuat. Masjid Hasanah kita. Mana muslimat aktif. Masjid Hasanah sekitar Bangi boleh join Mak Min kita. Ada pelbagai program untuk muslimat-muslimat sekitar Bangi. Jazakallah Haji Syafi. Hayakumullah. Hayakumullah. Alhamdulillah. Baik, Syekh Ibn Sa'di dia sebut beberapa poin penting. Kata dalam doa ni poin penting dia apa? Supaya setiap daripada strategi dakwah kita nak sampai dalam pelbagai bentuk, semua ni sesuai. Bercakap kepada setiap orang mengikut laras yang bersesuaian. Jadi
walaupun kita kadang ada banyak maklumat, tapi supaya maklumat itu diterima oleh target kita, difahami, dia ada laras bahasa dia yang tersendiri. So ini juga adalah salah satu daripada strategi dakwah kita. Kalau kita cakap dekat budak sekolah rendah, tak sama dengan apa yang kita cakap pada budak sekolah menengah. Budak universiti tak sama. Budak yang dah berkahwin, dah dewasa tak sama. Makcik-makcik tak sama dengan remaja. So, setiap daripada latar belakang tu dia ada laras bahasa dia. Laras bahasa yang tersendiri. Bukan semua orang sesuai. Sebab itu saya dululah saya pernah mengajar sekolah rendah, sekolah menengah, mana bukan yang sekolah rasmi. Saya adalah pergi mengajar sementara, pergi program di sekolah, sekolah rendah. Kadang mereka buat program macam Maulidur Rasul ke, ada ceramah kan. Saya pernah pergi ceramah. Tapi pergi-pergi saya rasa tak boleh bawa. Bukan sesuai dengan jiwa saya. Jadi saya takut kesian dekat budak-budak sekolah ni, dia tak apa nak faham apa yang kita cerita. Sebab kita selalu duk pergi cerita dekat makcik-makcik kat masjid dengan surau. Tiba nak cerita kat budak sekolah rendah, dia pun tak apa nak faham, kesian. Jadi saya pun rasa tak sesuai. Bukan bidang kita. Mana kata dia bukan kebiasaan kita. Mungkin kalau setiap hari kita akan terbiasa, tapi kalau setiap hari kita punya target lain, tiba kita nak pergi target yang lain, dia kurang sesuai. So laras bahasa tu tak sama. Tak sama. So, setiap orang ada kepakaran dia yang tersendiri. Sebab tu kita jangan kadang banyak komen sangat pada cikgu. Cikgu anak kita kadang dia lagi tahulah. Dia mengajar budak-budak ni setiap hari. So kita pula nak mengajar cikgu. Kan? Cuba kita berada pada tempat dia. Bukan sesuatu yang mudah. Terutama bila mengajar PDPR online pada hari ini. So kita sabar dan kita sangka baiklah kepada para guru, para pendakwa. Kadang-kadang mereka adalah latar belakang yang sedikit berbeza berbanding dengan kita. Baik, jadi ini poin yang penting. Laras bahasa mengikut tingkatan yang bersesuaian. Dan kaedah yang paling mudah. Apakah kaedah yang paling mudah, yang paling sesuai untuk menyampaikan setiap daripada mesej dakwah kita? Ada orang dia menggunakan kaedah mudah bagi dia. Sebab mudah ni subjektif. Setiap orang ada mudah dia yang tersendiri. Bagi saya mungkin yang mudah secara online, yang mudah di masjid, surau, ataupun program-program yang tertentu, itu mudah bagi saya. Tetapi bagi sebahagian orang, yang mudah bagi dia adalah melalui kebajikan. Dia ada NGO, dia ada pertubuhan, itu yang mudah bagi dia. Ada orang yang mudah bagi dia pula melalui kerja-kerja lapangan. Kerja-kerja di lapangan, mana dia turun di mungkin tepi-tepi jalan, street dakwah, mungkin di dalam perkampungan orang asli, mungkin juga di lorong-lorong gelap, di kelab malam ke. Ada orang yang mudah bagi dia yang tu. Ada orang yang mudah bagi dia secara online. Dia buat live online ke, dia buat web, dia buat Facebook, di grup WhatsApp ke, dia buat secara online. So setiap orang ada cara yang paling mudah bagi dia. Apapun yang penting, mesej kita tu sampai. Jangan kita pelikir orang, dia ni takat tu je dia boleh. Saya boleh buat macam ni, dia boleh buat macam tu. Tak. Kita melengkapi antara satu sama lain. Baik, ini poin-poin yang cukup penting pada Syekh Ibn Sa'di. Peringat bagi kita. Baik, begitu juga antara poin yang penting Syekh Abdul Razak tambah sikit poin penting, iaitu kefaqihan. Kadang-kadang ada orang dia sendiri itu faqih,
tetapi dia nak menjadikan orang lain faqih tak boleh. Nak memahamkan orang lain. Dia sendiri faham, tapi belum tentu dia boleh memahamkan orang lain. Menjadikan orang lain faham. So, bagaimana kita nak jadikan istilah-istilah yang bombastik, istilah-istilah yang sangat ganjil bagi masyarakat, supaya istilah itu jadi familiar, jadi terbiasa, mudah bagi dia. Bahasa-bahasa yang mudah untuk marhin ni, dia dapat apa istilah tu dia boleh faham. Jadi kita kena jadikan juga orang lain faqih. Jangan kata kita syok sendiri, saya faqih, tapi orang lain tak faham. Bila kita cerita, dia tak boleh faham. Kita rasa seronok, dia tak faham, saya boleh faham. Tak sepatutnya. Sepatutnya seorang pendakwah menjadikan orang lain tu faham dengan mudah. Dan ini banyak diuji pada ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa akidah kan. Akidah ni maknanya tauhid, kepercayaan, iman kita. Kalau kita ni paling basic, paling asas akidah ni, kita tak dapat nak faham. Ilmu kalam ni dia banyak cerita macam tu, macam ni, kaedah itu, kaedah ini, falsafah itu, falsafah ini. Sekali kita tak dapat nak faham. Itu basic. Kalau orang asli yang berada di hutan tak dapat faham akidah Islam ni, macam mana dia nak faham yang lain pula? Yang ni paling basic. Macam mana nak faham bahasa Arab, nak faham pula tajwid, nak faham pula fiqh, usul fiqh, ulum hadis, istilah-istilah hadis, hak tu lagi tak boleh faham. So ilmu kalam ni dia banyak bermain dengan kata-kata, bermain dengan falsafah. So akhirnya mesej tak sampai pun. Memang kita kadang kita rasa ini pembahasan ni tinggi kan. Kita telah berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi no point. Akhir sekali, apa tujuan faedah? Tujuan supaya mesej sampai. Mungkin benda tu kita boleh bahas kat universiti ke apa. Itu kemudian kan. Tapi mesej kita kena sampai. Tu faqih satu bab, menjadikan orang lain juga faqih adalah satu bab yang cukup penting. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah lagi, lidah Nabi Musa AS ada sesuatu yang menyukarkan baginda bercakap dengan jelas. Ini kata para ahli tafsir. Ahli tafsir menyebut, kenapa Nabi Musa AS dia mohon supaya Nabi Harun AS jadi pembantu dia, sebab dia ada masalah pada pertuturan, masalah pada lidah. Sukar baginda bercakap dengan jelas. So ini kita kata setiap orang ada kekurangan dia yang tersendiri. Setiap orang adalah kekurangan, ada kelebihan. Tapi kekurangan itu tidak sesekali ia menghalang kita daripada berdakwah. Kalau orang kata saya ni lidah saya ni dia pelat sikit, lidah saya keras sikit, tergeliat sikit, tak boleh saya nak dakwah ni. Tak sepatutnya. Kerana Nabi Musa pun begitu, dia diuji. Kalau tuan-tuan puan rajin kan, musim PKP ni, saya duk tengok juga live sama ada dalam bidang agama ataupun bidang lain. Saya tengok live, orang duk buat live. Ramai orang baru duk buat live. Saya tengok dia cakap memang gagap-gagap sikit lah. Tapi dia ada point. Mesej dia sampai. Walaupun dia cakap tu memang susah, saya tengok. Letih dia. Dia ada ulang perkataan siap. Dia tanya ni, saya ni memang tak apa pandai sikit cakap. Faham ke tak ni? Saya harap korang faham. Memang saya dengar pun tak apa nak faham. Tapi dia setiap hari dia buat live. Dia tengok. Walau dalam gagap-gagap tu setiap hari buat live. Mana dia training. Itu tak menghalang dia. Dia tak malu lah, dia tak segan. Dia buat je live. Dan ramai orang suka, saya tengok ramai orang tonton. Dan poin-poin dia pun menarik lah. Jadi jangan jadikan ia penghalang. Kata ada masalah satu bab, cari pelengkapnya. Itu yang kita sebut, setiap pada kita ni melengkapi satu sama lain. Yang kata saya tak boleh buat satu, jadi tinggal semua tak.
Tak boleh buat satu, ambil orang lain masuk. Seperti Nabi Musa AS, dia bawa masuk Nabi Harun AS untuk melengkapinya. So kita buat bahagian kita, orang lain dia akan datang cover bahagian yang lain. Haji MB Nahuk kita, Assalamualaikum Ustaz, maaf lambat join. BTK line clear. BTK Bandar Tasik ke semua kita. Orang semenyih kita. Tak apa, lambat pun tak apa, better late than never. Baik. Kemudian Syekh Ibn Sa'di rahmatullah alaih sebut kefasihan dan kejelasan mesej merupakan unsur yang sangat membantu dalam proses pendidikan dan dakwah. Kerana itulah Nabi Musa AS memohon daripada Allah agar menghuraikan simpulan daripada lidah baginda agar mesej baginda dapat difahami. Dan pelat bukanlah sesuatu yang aib jika mesej dapat difahami. Lihatlah kesempurnaan adab Nabi Musa AS kepada Tuhan. Baginda tidak meminta agar pelat itu dibuang ke semuanya. Bahkan baginda hanya meminta agar pelat baginda dibuang sekadar cukup untuk memahamkan mesej yang dibawa. Nabi Musa AS, dia ada satu adab dengan Allah Azza wa Jalla. Bila dia nak minta sesuatu, dia taklah minta supaya hilang keseluruhannya. Dia minta hilang sebahagian asalkan orang faham apa mesej yang dia nak sampaikan. So inilah satu adab yang cukup tinggi. So, bila kita ada kekurangan sikit, janganlah kita terlalu membesar-besarkan, mewar-warkan kekurangan tersebut. Itu sepatutnya. So di antara adab kita dengan Allah Azza wa Jalla, kerana Allah yang bagi kekurangan tu. Jangan war-warkan, besar-besarkan sangat. Sedangkan yang nikmat lagi besar. Yang nikmat kita tak canang. Tapi yang kata aib, kekurangan kita canang. Canang kau tu kurang adab pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun boleh sebenarnya kalau kita minta ya Allah bagi hilang habis semua aib. Semua kekurangan tu bagi hilang. Boleh saja, tak ada masalah pun. Cuma ya kata Syekh Ibn Sa'di, ya adab baginda dengan Allah Azza wa Jalla. Kata kurangkan pun tak apa. Daripada tak ada langsung, minta kurangkan. Yang penting mesej dia tu sampai. So kita minta dikurangkan, kita minta dihapuskan, baiki aib kita, kekurangan kita itu untuk tujuan yang betul. Apa tujuan kita? Tujuan dia supaya kita kembali pada Allah Azza wa Jalla. So, macam kita kata kadang kita ni gagap-gagap minta ya Allah hilangkanlah gagap ni supaya kita boleh berdakwah, boleh sampaikan mesej pada orang ramai. So kita kena lapik, kita minta bang tu supaya kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita kata sakit lutut, Allah hilangkanlah sakit lutut ni supaya kita boleh salat dengan sempurna. So kita kena minta itu supaya kembali kepada Allah. Seperti mana Nabi Musa AS dia minta ni supaya dia dapat memahamkan orang ramai mesej yang dia bawa. Tafsir Al-Latif Al-Mannan. Ini tafsir Ibn Sa'di. Al-Hasan Al-Basri menyebut para rasul hanya minta pada Allah sekadar keperluan hajat, kerana inilah masih berbaki pelat pada lidah Nabi Musa AS. Ini disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ibn Kathir dia bawa kata-kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, ni imam hadis tabi'in yang masyhur. Para rasul hanya minta sekadar keperluan hajat. Jadi para rasul ni dia minta, tapi dia minta itu sekadarnya. Mana tak ada lah dia melampau-lampau dalam permintaan dia. So kita bila meminta sesuatu hal ehwal dunia kita, mintalah ya sekadarnya. Berlapiklah kan. Jangan kata kita minta ya Allah bagilah aku kaya. Kurang adab. Ya Allah bagilah kekayaan yang bermanfaat. Dengannya kita boleh kembali pada Allah, boleh bersedekah, boleh dakwah dan sebagainya. So minta sekadarnya, jangan minta hanya membuta tuli saja, minta saja. Itu kurang adabnya. Baik. Kerana kata Al-Hafiz Ibn Kathir lagi, Imam Ibn Kathir, doa ini adalah permintaan Musa
untuk mendapatkan sokongan luar, iaitu bantuan daripada saudara baginda Harun. Tafsir bin Kathir. So, Nabi Musa AS seterusnya, yang kita baca tadi, dia minta doa supaya dia dibantu oleh saudaranya Harun, iaitu Nabi Harun AS. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut dalam ayat yang lain, di ayat ni kita belum baca tadi. So, ayat ni menceritakan tentang sebab. Sebab kenapa dia minta. Itu daripada surah Al-Qasas ayat 34. Surah Al-Qasas ayat yang ke-34. So, ayat ni menceritakan tentang kenapa Nabi Harun AS. Nabi Harun AS diminta oleh Nabi Musa supaya membantunya. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Maksudnya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih pertuturannya daripadaku. Maka engkau utuslah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang penolakan mereka dengan dusta terhadapku. Jadi Nabi Harun AS didoakan oleh Nabi Musa AS untuk bantu dia. Sebab apa? Dia lebih fasih. Dia lebih fasih. So itu sebab dia. Baik. Dan ini kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, boleh mempromosikan saudaranya sendiri. Tak ada masalah. Wah, makmin kita, Puan Minar ni, belajar nak mahirkan diri untuk bercakap di live tu. Anak anda ustaz di musim PKP ni, nanti insya-Allah berjayalah tu. Hihi. Jadi tuan-tuan puan boleh ni kan, training musim-musim PKP ni. Training buat live. Masing-masing buat aja dekat Facebook ke. Buatlah training. Lama-lama tu okey insya-Allah. So lain kali boleh live dekat page Akademi Sunnah kita. Boleh kita panggil buat jadi panel atau moderator ke. Tapi masya-Allah saya tengok dia gagak-gagak pun, tapi dia setiap hari dia live. Setiap hari lah dia tak peduli. Satu semangat yang cukup baik kan. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, bolehnya promosi saudaranya sendiri. Boleh, tak ada masalah. Kadang setengah orang kata, ini kroni. Kroni, promosi anak, promosi ayah, abang, adik. Sebenarnya, tak ada masalah. Boleh aja. Yang penting apa? Yang penting dia layak. Macam ni Nabi Harun, dia pun Nabi. Dia layak lah. Dia pun Rasul Nabi Harun AS, dia layak. Cumanya dia kebetulan adalah ada hubungan kekeluargaan. So kita jangan laju sangat. Kadang cepat sangat ni kroni dan sebagainya. Kalau dia layak, okey je. Tak ada masalah. Sebab tu kita lihat sirah Nabi SAW. Sirah Nabi SAW. Macam mana Khulafa' Ar-Rashidin? Abu Bakar kawan Nabi. Kawan Nabi. Sebelum daripada dia jadi Nabi lagi, memang dah kawan. Merangkak lah. Begitu juga merangkak bapa mertua. Mana orang dekat pak mertua. Pak mertua jadi khalifah. Tak ada masalah, dia layak. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pak mertua tak? Sahabat betul pak mertua. Ali radhiyallahu anhu menantu. Uthman radhiyallahu anhu menantu. So memang Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4 tu semua keluarga Nabi. Semuanya keluarga. Tapi kalau kita kata ni kroni lah, promosi. Kroni tak ada masalah. Yang penting dia layak. Yang penting kelayakan. Juga ia termasuklah apa? Berbuat baik pada sesama kerabat. So kalau kata sesuatu itu jawatan itu layak bagi dia dan dia pula kerabat kita, maka dia dapat dua. Satu kelayakan, satu lagi buat baik pada kerabat kita. So kalau kata kita ada perniagaan ke, ada ataupun kita kata ada perkhidmatan yang kita perlu, kita tengok dia layak, maka kita bantu kerabat kita dulu.
Kerabat. Macam zaman PKP ni, saya duduk di rumah ni, kadang duduk tengok grup WhatsApp taman. Grup WhatsApp taman. Ada apa benda orang duk jual kat grup WhatsApp, beli. Benda tu memang kita suka makan. Ataupun kita memang perlu khidmat tu. Ataupun kita memang tengok dia layak, memang elok apa yang dia meniaga tu. Jadi kita beli hak tamannya dulu. Kita nak beli hak lain tu kadang jauh sikit. Kan, kawan-kawan ke, orang kerabat kita, keluarga kita. Benda tu memang kita kata layak, maka dia buat baik sesama kerabat. Benda tu tak ada masalah pun. Yang penting ya layak. Apa kelayakan dia. Baik. Kemudian dikatakan juga Nabi Musa memilih Harun kerana Harun saudara yang paling dia sukai. Nabi Musa memang suka kat Nabi Harun ni. Jadi kita memang ada favourite kita. Kita suka sebab kelayakan dia. Memang dia perform lah. Lepas tu Nabi Musa suka, dia pun promosi Nabi Harun AS. Baik, Syekh Ibn Sa'di kata Nabi Musa mengetahui bahawa paksi ibadah dan agama adalah mengingati Allah. Justru baginda memohon kepada Allah agar menjadikan diri baginda dan saudaranya saling bantu-membantu dalam perkara ibadah dan agama agar bertambah banyak tasbih dan tahlil yang dapat dipanjatkan. Tafsir bin Sa'di. So tujuan dia akhirnya apa? Untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Habis dah pukul 10 dah. 10:04 dah. Jika tuan-tuan apa ada sebarang soalan, 1-2 soalan sebelum kita tangguhkan kuliah kita, boleh masukkan dulu dekat kita punya ruangan komen. InsyaAllah sebagai penutup kita pada malam ni lah. Syekh Ibn Sa'di juga menyebut beberapa faktor-faktor yang lain kenapa makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. So yang ni semua faedah-faedah yang umum lah. Faedah yang sangat umum iaitu zikir, mengingati Allah Azza wa Jalla. Dan untuk kita semua kembali kepada Allah. Dan akhir sekali Allah mengabulkan doa baginda. Dimakbulkanlah. Qala qad utita su'laka ya Musa. Maksudnya dia telah berfirman, sesungguhnya telah dipenuhilah permintaanmu wahai Musa. Surah Taha ayat 36. Allah pun terima permintaan Nabi Musa AS. Kita semua tak dapatlah benda ni. Para anbiya rasul mereka doa dapat jawapan melalui wahyu. Kita doa tak dapat jawapan. Kita tak diturunkan wahyu. Tapi Allah Azza wa Jalla akan memberi taufik dan memberi ilham pada setiap permintaan kita. Yang penting kalau kita ikut garis panduan tadi, yang kita lalu tadi kan, garis panduan kalau kita dah ikut semua, akhirnya kita akan dijawab melalui taufik, melalui ilham, petunjuk, hin daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tak seperti mana Nabi Musa AS, dia dapat wahyu terus. Memang telah dimakbulkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Jika ada sebarang soalan yang terakhir, nampaknya tidak ada. Tidak ada sebarang soalan. Semua clear. Semua dapat difahami dengan mudah. Semua dapat difahami dengan baik. Mudahan sampailah mesej sempena dengan tajuk kita malam ni. Harapnya sampailah mesej pada tuan-tuan dan perempuan untuk kuliah kita malam ni. Ada juga yang komen sangkut-sangkut dekat WhatsApp. Komen sangkut-sangkut. Internet mungkin agak slow sikit kita malam ni. Walaupun pakai internet fiber ni kan. Tak tentu juga kadang-kadang ya slow. Tapi apapun alhamdulillah, mudahan poin-poin tu sampailah. Jika bunga-bunga tu dia sangkut, alhamdulillah, jangan sangkut yang poin. Okey, jangan lupa sekali lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa berhati-hati dengan nombor skema. Minta admin kita up last, mana hak terlepas mukadimah tadi. Up last nombor
skema yang terbaru ni, panas-panas lagi. Baru dapat sebelum maghrib tadi. Dapat panggilan dan juga WhatsApp daripada nombor skema ni. Jika tuan-tuan dapat mana-mana nombor call ataupun WhatsApp, reconfirm dengan saya dulu. Reconfirm dengan saya dulu sama ada dengan nombor WhatsApp saya ataupun dekat Facebook Messenger. Pastikan betul-betul daripada saya sendiri. Sebab saya dah ada pengalaman dah dulu masa duk tengah buat umrah. Haji Sofan WhatsApp saya ni, Facebook saya ni ada orang create Facebook baru nama Ustaz Muhammad Razi kak. Minta sedekah juga. Duk mesej kat Messenger minta sedekah. Facebook dah kena dah sekali dulu. Dengan Facebook saya kena ban masa tu. Tapi alhamdulillah dapat balik. Ni kali ni melalui WhatsApp pula. Facebook kena sekali, WhatsApp pula kena lagi sekali pula. Mudah Allah selamatkan kita semua daripada tipu daya mereka ni. Dan Allah bagi petunjuk pada dia. Kalau dia enggan daripada petunjuk, tidak menghentikan modus operandi dia, mudahan Allah bagi pada dia peringatan lah. Baik, cukup sekadar itu kuliah kita. Kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.